Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan ihsan Dia masih beri peluang pada kita di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, Dialah yang mencipta kita, memberikan roh pada kita, dengan sebab tu kita hidup. Dialah yang menghidupkan kita, dan Dia sajalah yang boleh mematikan kita. Dialah mengatur segala hidup kita, merezekikan kita, menetapkan segala ketetapan yang ada pada kita sejak azali lagi. Alhamdulillah, Allah SWT limpah kurnia Dia jadikan kita dapat Islam melalui mak ayah kita, dibenarkan dan dihidupkan hati sanubari kita pula untuk mengiyakan Allah adalah ilah. Dialah yang menjadikan kita dan diberi kita kesedaran untuk ingat ke Dia, sedar ke Dia, mentauhidkan Dia, ikut perintah Dia, tinggalkan larangan Dia, menyembah Dia, hanya meminta pertolongan pada Dia, berharap hanya pada Dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita, dengan itu melayakkan kita atas dapat nama iman, melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melayakkan kita untuk syafaat Nabi akhir zaman. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesungguhan, minat yang berterusan, istiqamah untuk meneruskan perjuangan menuntut ilmu dalam sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, dan diberikan kita haluba, minat, ada cinta dan kasih tak terhingga untuk mentauhid Allah Ta'ala setiap masa dan mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi pada kita kesempatan, kelapangan masa pada malam ni, dan alhamdulillah kitab yang kita nantikan untuk kita nak ganti kitab Matan Ummul Barahin tu dah sampai. Jadi insya-Allah malam ni kita nak mula baca kitab akidah, kitab Jawi je. Cuma kitab saiz dia kecil aja, tapi tulisan kecil, muka surat besar. Itu kitab kecil, tulisan sederhana lah, besar sangat tak juga. Jadi besar sikitlah kita baca kitab ni. Dia ibarat syarah bagi Matan Ummul Barahin. Memang syarah Matan Ummul Barahin pun insya-Allah kita baca kitab ni. Nama kitab ni Sirajul Huda, pada menyatakan akidah ahli taqwa. Jadi asal dia daripada Matan Ummul Barahin, tapi telah diterjemah dengan bahasa Jawi dengan ada pertambahan syarahan dia oleh Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Badawi As-Sambawi. Yang ni pun nama-nama ulama ni, kita ni orang Jawi, orang Melayu kita pun kita tak kenal ramai ya. Maksudnya ramai ulama-ulama kita dulu menulis kitab-kitab yang seumpama macam ni. Cara pun kita nak baca kitab dia, baca cukup masyhur kitab ni dipakai di pondok-pondok. Dan mari kita baca Fatihah seorang sekali, hadiah terutama sekali pada Nabi, begitu juga pada seluruh kaum muslimin muslimat, khasnya pada pengarang kitab kita ni, dan juga mohon kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia Dia dan berkat ihsan Dia serta limpah kurnia
dan pemberian dia semata-mata agar dapat kitab ni dibaca daripada awal hingga akhirnya, insya-Allah. Dan mohon kita pada Allah Ta'ala dengan apa isi kitab yang kita bakal baca ni dapat kita faham dan kita hadam dan dapat kita terjemahkan dalam seluruh kehidupan untuk mentauhidkan Tuhan, insya-Allah. Dan mohon kita pada Allah Ta'ala dengan apa yang kita faham ni sebati akidah kita, yakin kita pada Allah Ta'ala, makin sedar kita kepada Allah Ta'ala, makin bertambah umur kita, makin sentiasa nak takwa, dengan mana nak junjung perintah Allah Ta'ala, meninggalkan apa saja larangan-larangan dia. Dan mohon kita kepada Allah Ta'ala dengan kita baca kitab ni dipeliharakan kita daripada fitnah akhir zaman ini, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah sebelum Dajjal, fitnah Dajjal, pasal macam-macam ni, fitnah balak, wabak, bencana, fitnah Yahudi, Nasrani, fitnah nafsu, syaitan, semua ni musuh kita. Dengan kita belajar bab akidah ni, wasilahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berperantarakan baca kitab ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada semua perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita, boleh mengkeruhkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa pelihara kita pada setiap masa, boleh dengan banyak berzikir pada dia, mentauhidkan dia, dan sentiasa dapat perlindungan dia pada setiap masa, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muslimin munawal muslimat khususan li ruh Syekh Musannif wa ala hadhihi niyati syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah jua, Tuhan yang bersifat dengan rahmat, yakni kasihani, dengan makna mengurnia segala nikmat yang besar-besar dan segala nikmat yang seni-seni di dalam negeri dunia dan dalam negeri akhirat. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Bermula segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala akan sebagai puji yang hak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabi khairi khalqihi, dan rahmat Allah dan perselamatan atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia ialah sebaik-baik segala makhluknya, wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan segala yang mengikut akan dia. Jadi insya-Allah kita nak mula kitab ni, dia mula dengan bismillah. Memang diajar pada kita, kalau kita pula memang dah terbiasa dengan didikan ulama tutup guru kita, setiap benda yang baik mulakan dia dengan bismillah. Itu adalah satu prinsip umum kita yang diajar dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syarat dalam hadis dia, kullu amrin zibalin la yubda'u fiha bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa ajzam. Setiap urusan yang memang ada maksud yang baik, ada cita-cita yang nak mencapai maksud mentauhidkan Allah Ta'ala, yang tukut maksud baik itu, tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia ibarat orang yang kudung dan cacat. Apa maksud dia? Kata ulama yang mensyarahkan hadis, daripada
sabdaan Nabi SAW tu, maksud orang kudung cacat ni, aqta' wa ajzam ni maksudnya kudung dan berpenyakit kusta. Dengan makna kalau setiap urusan yang baik tak dimulakan dengan bismillah, maksudnya dengan kita hadirkan dalam hati kita bahawasanya tiada apa yang kita boleh buat baik ini melainkan dengan Allah, dengan izin Allah, dengan kederat yang Allah Ta'ala beri, dengan Allah Ta'ala kederat yang dia bekalkan. Dia bagi kita boleh taat pula dengan limpah kurnia dia semata. Itu maksud kata bismillah tu. Jadi kalau memang kita mulakan dengan bismillah macam ni, dia akan dapat berkat, manfaat yang besar. Kalau tak mula dengan bismillah, fahuwa aqta' wa ajzam, dia ibarat macam orang kudung dan orang berpenyakit kusta. Dengan mana kurang hanya sedikit manfaat yang diperoleh. Ataupun maksud kata kudung dan penyakit ni tak sempurna apa yang kita nak hasilkan. Sama ada tak sempurna tu yang kita buat tu tak berjaya, ataupun tak sempurna tu berjaya mungkin dari satu sudut, tapi satu sudut lagi gagal. Antara saya ngaji ada guru sebut yang berjaya tu apa? Nampak zahir berjaya tapi batin gagal. Pasal apa? Pasal tak ada bismillah. Maksud tak ada bismillah, apa dia? Niat tak betul. Tak faham prinsip macam mana nak tauhid Allah Ta'ala. Antara tauhid Allah Ta'ala ni, sedar Allah lah yang jadikan kita, dan apa yang ada pada kita ni tiada lain. Yang bersama dengan kita ni adalah semuanya bismillah, dengan nama Allah. Maksudnya dengan Allah. Allah lah beri ke kita. Kita ada ni dengan limpah kurnia Allah. Kita boleh hidup ni dengan limpah kurnia Allah. Jadi kalau kita tak ada baca bismillah ni, mulut pun tak sebut, agak-agak hati kita macam mana? Tentulah banyak kelalaian yang berlaku kat kita, na'udzubillah min dzalik. Hati kita ni bila tak hadir ke Allah Ta'ala, benda yang baik pun dia akan kurang keberkatan dia. Dia akan kurang dapat manfaat dia. Pasal apa? Pasal dibuat hanya berdasarkan praktikal amalan lahiriah, zahir, tanpa hati kita hadir. Jadi dia akan kurang berkat, kurang hasil manfaat, bahkan tak kena gaya, tak bawa manfaat apa-apa pun, bahkan sepanjang hidup kita menjadi sia-sia. Na'udzubillah. Jadi antara punca dia apa? Tak ada bismillah. Jadi antara sebab tak ada bismillah pasal apa? Tak kenal Allah, tak faham tauhid, tak pernah diasuh oleh para ulama yang ahli tauhid. Satu, tak ada teringin nak baca bismillah. Bahkan dibahas-bahasnya pembahasan tentang bismillah ni bukan bahas untuk nak beramal supaya mentauhidkan Allah, mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dibahas-bahasnya semata-mata nak kata bid'ah, hadis ni dhaif, tak boleh nak diamal, sanad tak kuat. Tak ada ulama kita dulu mengajar macam ni. Macam-macam ayat yang disebut bukan nak mendekatkan diri kita lagi dengan Allah Ta'ala, tapi makin menjauhkan kita daripada apa yang Allah Ta'ala suruh, baik bab syariat zahirnya ataupun apatah lagi dalam bab batinnya. Alhamdulillah. Satu, ajarkan setiap benda kita nak buat bismillah. Dengan mana? Dengan nama Allah. Tu terjemahlah. Apa maksud dengan nama Allah? Tiada apa yang aku buat ni melainkan dengan nama dia. Kaedah saya pernah ajar tauhid yang lepas. Kaedah bahasa Arab ni bila sebut nama, taklah dikendaki dengan nama, mesti dikendaki dengan nama tu ialah musamma nama. Yang tu ngaji tolong ambil alert sikit. Pasal itu ialah antara benda besar. Dengan kita belajar kitab semua macam ni, ada matan, ada syarah, dan memang antara kaedah belajar disebut oleh para ulama macam ni lah. Apa dia? Kena tengok disiplin-disiplin nahwu, sarah, balaghah, bahasa. Dengan itu kita boleh fahamkan syariat, boleh fahamkan tauhid dengan sebenar-benarnya faham, dan kita faham apa sebenarnya yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita.
Jadi kalau kita tak mulakan dengan bismillah, tak hadir hati ke Allah Ta'ala, walaupun nampak taat zahir, tapi batin rupanya neraka. Na'udzubillah. Jadi antara diperintahkan sebut bismillah ni, yang kata supaya tak jadi macam orang kudung, tak jadi macam orang kusta, ialah supaya kita dapat semua kita punya belajar ni manfaat belaka. Baik orang yang mengaji, baik orang yang mengajar, ataupun main sekadar mendengar aja. Walaupun asal mula-mula mendengar, tapi lama-lama kelamaan dia jadi mahir, minat, bahkan sentiasa sedarah sedaging mentauhidkan Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala, rujuk Allah Ta'ala setiap masa, pagi, petang, siang, malam, dalam keadaan apa saja. Apa pasal tu? Pasal memang ada tauhid dengan Allah Ta'ala, dia tak akan buat apa saja melainkan semua bismillah, bismillah, bismillah. Asal terjemah dengan nama Allah. Maksud dengan nama Allah ialah dengan Allah. Dengar dia elok. Yang tu syarahan simple lah. Ngaji lama sikit lah nak faham tu. Dengar dia elok. Maksud dengan Allah adalah, maksud dengan nama Allah adalah dengan Allah. Maksud dengan Allah dengan zat Allah. Jadi atas takdir dia, bismillahi aktubu, bismillahi u'alifu, bismillahi saya akra'u, bismillahi ata'allamu, bismillahi ahfadhu. Maksudnya dengan nama Allah sajalah. Aku menghafal dengan nama Allah Ta'ala saja. Aku membaca dengan nama Allah Ta'ala saja. Aku mengaji dengan nama Allah Ta'ala saja. Aku mengajar. Itu fungsi datang dengan bismillah tu. Jadi datang bismillah tu supaya kita benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala. Asal nak sebut prinsip dia, boleh sebut tu dengan nama Allah. Prinsip kaedah akidah kita khasnya, tak disebutkan dengan nama sesuatu khas atas dengan nama Allah, mesti maksudnya dengan zatnya, mempunyai nama tu. Jadi bila sebut bismillah dengan nama Allah, maksudnya billah, bi musammallahi, dengan zat yang bernama Allah. Jadi atas kita ambil faham mudah, dengan nama Allah tu maksudnya dengan kebesaran, dengan kehebatan yang sabit pada zat Allah. Dengan bahasa lain, dengan kebesaran, kemuliaan, dengan kewibawaan yang sabit pada satu zat yang sangat mulia, nama dia Allah. Itu bismillah. Bismillah. Jadi bismillah pula, kalau panjang mengaji, insya-Allah kita jumpa semua pelajaran tu dalam nahwu. Saya nak sebut semua tu dalam satu pelajaran boleh je, tapi saya berik-berik sebut ni takut ada orang tak boleh nak telan. Tapi nak ajar kita, disebut oleh ulama prinsip bertauhid ni, maksud hidup kita ialah capai tauhid. Maksud capai tauhid macam mana? Macam mana supaya hidup kita ni sentiasa diorientasikan ke arah untuk mencari redha Allah Ta'ala dan mendapat kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu patutnya kita punya orientasi hidup. Nak ke mana, daripada mana, nak ke mana, sekarang ni duduk mana, lepas ni nak buat apa, dia mesti di atas orientasi kan kaedah itu. Supaya di mana saja, apa saja yang kita buat, Allah sentiasa ditauhidkan, Allah sentiasa diingati. Takkan ada apa-apa kesilapan akidah kita dengan Allah Ta'ala, dan tidak akan ada apa-apa yang kita buat atas nama derhaka kepada Allah. Itu antara maksud kenapa datang dengan bismillah. Bismillah. Jadi saya sebut ni, kalau ngaji lama sikit, bismillah huruf jar pada ba bismillah tu, setiap huruf jar mesti ada takluk. Nak takluk mana? Tu ngaji lama sikit lah. Saya sebut lagi panjang sangat. Sekali lalu saya sentuh itu, siapa ada kepentingan tanya. Baik, jadi atas umum sekali lalu saya sebut tu, nak cerita apa? Bismillah yang ada awal kitab. Bismillah ni adalah bismillah penterjemah Jawi ni yang dia disyarahkan sikit daripada matan Ummul Barahin. Nanti panjang umur kita jumpa ada bismillah lagi. Bismillah yang akan jumpa nanti, yang tu ialah memang bismillah matan Ummul Barahin.
Mantan umur Ibrahim. Ya. Ya, betul. InsyaAllah. Kita baca kitab macam ni kita baca ada matan asal terjemah Jawi daripada Mantan Umar Ibrahim, untuk bersama dengan dia ada syarah daripada pihak dia. Ada kitab, satu kitab tu dia bukan dua benda tapi ada tiga, ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Ada kitab dia ada empat benda, ada matan, ada syarah, ada hasyiah, ada ta'liq. Ada ta'liq dan taqyid, ambil mana rujukan berapa, juzuk berapa, sampai macam tu dia punya huraian dan references, rujukan yang dia akan sebut, ambil mana sampai macam tu dia mengusahakan untuk buat kitab. Jadi kitab kita ni dia ada yang kita dok baca ni penterjemah hak Jawi tu. Lepas tu nanti kita akan jumpa nanti banyak umur nanti insya-Allah. Ada bismillah lagi yang khas daripada empunya matan. Jadi sekali lalu dia terjemah bismillah tu macam ni. Jadi saya sebut dah prinsip bismillah ni sebenarnya nak mengajar praktikal tauhid. Tak ada maksud sebut bismillah ni melainkan untuk praktikal tauhid. Praktikal tauhid di mana? Apa saja buat dengan bismillah, maksudnya buat apa saja dengan hadirkan tidak apa yang aku boleh buat ni melainkan dengan Allah. Maksud dengan Allah, dengan bantuan Allah, dengan kederat Allah Ta'ala bagi kita, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala bagi kepada kita. Hadir dengan perasaan tu dalam hati kita, hadir dengan perasaan tu lah dipanggil iman dengan Allah Ta'ala. Iman dengan Allah. Jadi maksud dengan nama Allah maksudnya dengan Allah. Maksud dengan Allah tu dengan limpah kurnia Allah. Limpah kurnia besar dia apa? Dia Khalik, dijadikan kita makhluk. Begitu juga apa-apa sifat kesempurnaan pada dia. Jadi bila faham kata dengan nama Allah saja, dengan Allah bersifat sempurna, kami makhluk ni adalah sentiasa fakir dan sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Sekali lalu lah sebut, kita sebut bismillah tu kalau kita boleh menghayati dan menjiwai kita punya baca tu macam tu, masya-Allah. Tu adalah antara bab yang paling menyeronokkan lah. Cuma cabaran dia besar. Saya tak syarah panjang situ. Sekadar untuk lalukan kata dengan nama Allah maksudnya dengan Allah. Dia atas prinsip nak sebut apa? Tak disebutkan satu nama melainkan maksud daripada nama adalah zatnya. Boleh faham saya cakap kat itu? Kalau nak kahwin, nama dia siapa? Joyah. Kahwin dengan siapa? Siapa dia jawab? Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan zat Joyah. Bukan kahwin dengan nama aja. Bini kau siapa? Joyah. Mana Joyah? Joyah. Yang nama Joyah tu. Mana Joyah? Nama Joyah? Ada. Mesti ada zatnya. Jadi kalau sebut kata dengan nama Allah, apa maksudnya? Dengan zat Allah. Dan kita sebut nama Allah tu, apa tujuannya? Supaya kita ada hati dengan zat Allah. Tersentuh kita, rasa hebat kita kepada Allah, rasa mengharap ke Allah, rasa takut ke Allah Ta'ala. Ada pelajaran-pelajaran kena mengaji khas itu. Tak takut apa? Bukan takut nama, tapi takut pada siapa mempunyai nama tu. Dan antara yang kita dah belajar, bila sebut nama mesti ada zat dan tentu ada sifat dan ada perbuatan, dan sedar sikit bila dia buat kita semua milik dia. Sebut dengan nama Allah maksudnya kita menyebut nama bagi zat yang menjadikan kita, mentadbir kita, mengurus kita, memilik kita dan menguasai 100% diri kita. Cuma kita belum lah kan tahap capai kepada perasaan macam tu. Pasal kita ni pelajaran pun tak pun nak cukup belajar. Kalau belajar pun kita rasa macam kita dah terpelajar, tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun lagi apa yang telah kita belajar walaupun kitab dah khatam. Saya sebut
Panjang kita punya perjalanan nak belajar ilmu ni. Tambah kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqh suku. Bahkan belajar ilmu fiqh ni tak susah, dia faham selesai. Tinggal nak praktik bagi betul jasadnya. Macam mana secara rukun syarat sah benda batal apa dia. Tapi bab tauhid macam mana? Dia bukan bab jasad, dia bab perasaan, dia bab i'tiqad, dia bab yakin, bukan ilmu yakin, tapi ainul yakin. Nak dapat yakin sebenar-benarnya, atau istilah lain nak dapat iman, nak dapat tasdiq, membenarkan, mengiyakan. Walaupun mata tak nampak, tapi boleh suluh dengan akal sampai terang mata hati, bahkan sebelum pandang makhluk dah pandang khalik makhluk. Istilah ilmu ulama kita sebut macam ni. Sebelum sedar diri kita, sedar Allah jadi yang kita. Ataupun setidak-tidaknya macam ni, sedar je diri kita, sedar aku ni takkan boleh ada melainkan Allah lah ada dengan aku. Sedar je ke kita sedar kepada Allah yang jadi dengan aku. Ataupun lagi bagus pada tu, sedar je kita bersama dengan sedar tu Allah bersama aku. Maksudnya dia yang jadikan aku, dia yang hidupkan aku, dia taufik hidayat dengan aku, dia bagi kedekat dengan aku ni milik dia, mana boleh aku berpisah dengan dia. Besar tu pelajaran tu. Mudah-mudahan dengan kita mula baca kitab macam ni nanti akhir pun lagi dalam sebenarnya fahaman kita. InsyaAllah mudah-mudahan dapat satu sentuhan jiwa hati sanubari kita pada Allah Ta'ala, pasal memang kita belajar tauhid ni adalah nak dapat sentuhan jiwa, sentuhan hati sanubari tu. Belajar tauhid ni bukan hafal tau. Maksud daripada belajar tauhid bukan hafal, tapi dengan apa kita faham tu macam mana nak applykan dia dalam kehidupan, macam mana nak praktik dia dalam kehidupan, macam mana nak pakai dia, macam mana nak guna dia. Maksudnya apa yang kita faham tu, macam mana interaksi kita dengan apa dah kita faham, khasnya interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang lain tak tahu apa hal kita, tapi kita ada hal kita dengan Allah Taala, ada hubungan kita dengan Allah Taala, ada sedar kita dengan Allah Taala. Itu adalah antara objektif belajar tauhid. Bunyi moden sikitlah, itulah antara matlamat belajar tauhid. Itu adalah intisari kita belajar bab akidah. Dan intisari itulah antara istilahnya dipanggil iman. Al-iman huwal yaqin, al-iman tasdiq. Iman ni yakin, iman ni betul-betul ia membenarkan apa yang kita sebut tu dengan nama Allah, maksudnya dengan zat Allah. Tu dia kata dengan nama Allah ni, dan bila bismillah ni dia ada makna hasri. Satu dia terjemah, yang tu kena ngaji lain lah, saya sebut tu lagi panjang. Dengan nama Allah jua. Maksudnya bismillah ay laisa bismi ghairi. Dia ada makna macam tu. Yang tu yang panjang umur kita belajar ni, bab ilmu balaghah ni. Macam mana dengan bahasa tu kita dengar tu pun hancur luluh dah hati kita, bersepai bahasa macam tu kan. Apa dia? Yang kita tak akan ada pergantungan selain pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Bismillah, maksudnya apa? Dengan Allah jua, dengan Allah Ta'ala saja, tak boleh selain pada dia. Masuk bismillah tu. Kalau contoh kafa billahi syahida, apa sebut? Kafa billah, Allahu kafi kan? Li Allah kan? Allahu waliyyi, innama waliyyi Allah. Bahasa Arab biasa, sedap bahasa dia. Saya sebut lagi saya syok seorang. Ngajilah insya-Allah jumpa. Jadi bahasa Melayu dia nak huraikan maksud bismillah tu dengan nama Allah jua. Nama lain tak pasal. Maksudnya dengan nama, maksudnya dengan zat Allah jua. Dengan tak ada dengan pasal-pasal lain dan kekeranaan lain daripada Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala ni? Tuhan yang bersifat dengan rahmat. Apa maksud rahmat ni? Yakni kasihani. Itu terjemah. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman, kasihani.
Baik, apa maksud kasihani? Yakni dengan makna mengurnia segala nikmat-nikmat yang besar-besar dan segala nikmat yang seni-seni dalam negara dunia dan dalam negeri akhirat. Jadi dia nak hurai tu apa? Nak huraikan maksud Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau ikut tu yang dihurai tu Rahim. Nak kata impun pun macam mana nak tanggung. Pasal dia macam kalau tengok sekali lalu dia macam ada tinggal satu terjemahan. Dia tak hurai Rahman. Pasal kasihani ni kalau ikut terjemah bagi Rahim kan. Biasa dengar kan? Allah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang pemurah lagi maha mengasihani. Kan kita bisa dengar kan? Jadi mengasihani itu Rahim. Pemurah tak sebut pun. Tengok saya sebut. Setengah ulama saya ngaji, tutup guru dia ajar macam ni. Pengarang dia tak sebut macam ni pasal apa? Dia nak bagi tahu kat kita yang dia sebut ni nak menunjukkan ada nikmat besar saja yang dia sebut. Nikmat yang diberi dengan Ar-Rahman tu dia tak sebut dah pasal apa? Nikmat tu dengan nikmat yang diberi dengan Rahim, nikmat Rahim besar lagi berbanding dengan nikmat yang diberi dengan Ar-Rahman dia. Ni ngaji ragam baca kitab dengan syarah macam ni ya. Saya bukan ajar selapis tapi belajar nak faham apa kitab, dan kalau dia punya bahasa macam ni macam mana nak ambil faham betul-betul dengan kitab yang kita baca. Sepatutnya kena faham macam mana. Disiplin baca kitab macam tu lah. Satu saya kata gini lah, ngaji lama sikit lah. Ini pun baru kali pertama kita baca kitab macam ni kan. Kita lagi banyak belajar, kita akan tengok rupanya ulama kita kalau dia baca kitab-kitab macam ni, dia ada cara dia untuk kita baca, bukan sebarang baca. Baik, macam mana pun atas kita ambil sekali lalu yang dia kata Allah ni bersifat dengan rahmah. Ada dengan sebab rahmah tu bila dia beri, Allah istilahkan diri dia sebagai Ar-Rahman, dan ada rahmat yang dia beri yang dia istilahkan diri dia sebagai Ar-Rahim, yang terjemahnya pemurah, penyayang, mengasihani. Dua-dua makna Ar-Rahman Ar-Rahim ni maknanya memberi. Yang disebut sini memberi, mengurnia segala nikmat yang besar-besar. Kalau yang tu untuk ertikan makna Rahman, okey, selesai, ambil situ je lah. Jadi maksud Ar-Rahman apa? Allah Ta'ala mengurnia nikmat yang besar-besar, itu Ar-Rahman. Dan segala nikmat yang seni-seni, itu terjemahan Ar-Rahim. Jadi Allah sifat dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua-dua Ar-Rahman Ar-Rahim dengan makna memberi. Ar-Rahman beri nikmat besar-besar, Ar-Rahim beri nikmat seni-seni. Apa makna seni? Halus, besar-besar, borong, pukal sekali lalu. Apa maksud besar? Rata-rata orang dapat. Bahkan dapat tu Islam kafir pun dapat. Itulah nikmat besar-besar. Besar tu dari sudut kuantiti orang yang terima nikmat dengan Ar-Rahman ramai, banyak. Kalau nikmat yang seni-seni ni, maksudnya nikmat yang halus-halus, dia adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri pada orang yang khas. Pemberian macam tu, pemberian dengan Ar-Rahim. Tak semua orang dapat. Bahkan orang yang ada ciri dan sifat tertentu, dengan dia ikhtiar yang tertentu, baru Allah Ta'ala kurnia atau pandang pada sudut jalan sahabat-sahabat. Jadi Ar-Rahman beri nikmat yang rata-rata orang ada. Beri apa? Bagi ada, bagi hidup, bagi makan, bagi minum, bagi anak bini, bagi tempat tinggal. Jangan kata manusia.
babi pun ada hak tu. Syaitan pun ada hak tu. Syaitan ada anak bini? Nah? Syaitan ada tempat tinggal? Nah? Syaitan ada makan minum? Ada? Syaitan ada nyawa? Ada. Babi ada anak bini? Babi ada makan minum? Babi ada tempat tinggal? Tempat tinggal babi ya? Bagi macam tu Allah Ta'ala bagi dengan Ar-Rahman. Tapi babi ada iman? Orang kafir ada iman? Orang sembahyang, orang Islam pun ada yang tak sembahyang dia tak? Tak semua orang dapat ada nikmat-nikmat khas ni. Jadi nikmat khas ni beri dengan Ar-Rahman. Nikmat besar-besar umum tu, makan minum, anak bini, tempat tinggal tu, beri dengan Ar-Rahman. Jadi Allah ni siapa? Dia ada yang dia beri dengan Ar-Rahman, ada beri dengan Ar-Rahim. Ini sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita faham tu, kita nak Allah Ta'ala beri kita hak mana? Ar-Rahman ke Ar-Rahim? Kenapa? Pasal yang tu tak semua orang dapat. Beri Ar-Rahim, saya punya bahasa kasar saya sebut selalu apa? Babi pun dapat. Mudah itu, senang faham. Nak ke nikmat yang babi dapat, kita dapat. Sama-sama dapat. Babi pun dapat, kita pun dapat. Berbangga ke dapat nikmat tu? Buat apa? Kita nak nikmat yang mana? Nikmat yang hak ni khas orang Ta'ala bagi. Orang lain tak dapat. Nak nikmat tu. Nikmat tu diberi dengan atas nama Ar-Rahim. Sehingga nama penyayang tu. Maksud sayang beri dengan beri nikmat tertentu pada orang tertentu di atas ciri dan sifat tertentu. Kita nak dapat pemberian dengan Ar-Rahim, mesti syarat dia apa? Mesti ada sifat-sifat khas yang tertentu ada pada kita. Kalau pandang atas jalan sabab, musabab dan taklif ni, dengan sebab kita buat dan usahakan ciri dan sebab tertentu, itulah maka Allah baru kurnia dengan sifat Ar-Rahim dia kepada kita. Adapun sifat Ar-Rahman, Iblis pun orang tak ada bagi jadi, walaupun Iblis tak pernah minta dijadikan. Kita tak nak sekadar nikmat tu. Dan kita ada ni nisbah pemberian dengan Rahman tu, dan kita ni tambah dia bagi kita halabu nak mengaji, kita pula dia bagi boleh untuk apa, ikhlas diri, untuk betul-betul taat setiap masa, setiap hari, jaga sembahyang, baca Quran, selawat atas setiap hari, petang dan pagi. Apa ni? Yang ni adalah sifat yang Allah Ta'ala beri dengan Ar-Rahim dia, yang dia beri itu kalau pandang atas jalan sebab di atas kita dengan apa dia taklif, kelegat yang dia anugerah kat kita, dan semua tu sebenarnya limpah kurnia dia. Tapi dengan sebab tu, dengan apa dia beri kat kita, kita diberi pula keupayaan pandang pada sudut kat kita, kita usahakan untuk gunakan tu untuk mencari sabab dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Pemberian macam tu, pemberian Ar-Rahim. Mengaji macam ni halus sikit lah nak faham dia. Baik, Allah Ta'ala beri ni dalam negeri dunia dan dalam negeri akhirat. Maksudnya dalam dunia pun ada beri dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam akhirat pun ada beri dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ni pun macam-macam ulama syarah. Nak saya sebut sekali lalu atas maknanya tu. Di dunia pun ada beri dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Beri dengan Ar-Rahman apa? Saya sebut mudah, babi pun hidup. Cukup. Beri dengan Ar-Rahim macam mana? Dia beri kita khas boleh mengaji, orang lain tak mengaji, kita mengaji. Ke akhirat, dengar. Ahli neraka pun dalam neraka dia hidup, tak mati. Tu beri dengan Rahman. Ahli neraka pun masih hidup lagi di neraka. Tu beri dengan Rahman. Tapi ahli neraka hidup tak dalam keadaan nikmat, tapi dalam keadaan tersiksa. Keadaan tersiksa. Di atas adil Allah Ta'ala dia balas apa yang sepatutnya dia balas. Yang tu dia tak dapat Rahim Allah Ta'ala. Kita insya-Allah dengan apa Allah Ta'ala beri, dengan kita usahakan untuk dapat redha ilahi, Allah Ta'ala hindarkan kita dari neraka, dia masukkan kita dalam syurga. Dia bagi kat kita nikmat dengan Ar-Rahim dia kat kita esok dia bagi. Kat dunia pun dia dah bagi kita Ar-Rahim, insya-Allah kat akhirat pun dia bagi Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman, tu saya sebut, orang kafir kat dunia pun dia dapat Ar-Rahman dengan pemberian Ar-Rahman, kat akhirat pun dia dapat pemberian dengan Ar-Rahman. Kat mana?
Orang kafir itu masih ada, masih hidup, masih menyawa. Ada umur lagi kat dia, tapi bukan dalam keadaan nikmat, tapi di sebaliknya. Na'udzubillah. Okey. Jadi nak mengenalkan kita siapa Allah. Allah ni apa? Dia adalah pemberi nikmat. Ada nikmat am, nikmat khas. Ada nikmat yang umum dia beri, ada nikmat yang dia khas beri pada orang tertentu. Beri dengan nikmat tertentu tu, nama dia Ar-Rahim. Atas terjemah kita itulah diterjemahkan penyayang. Maksud penyayang tu, Allah Ta'ala beri nikmat khas pada orang tertentu dengan ada pada dia, atas dia telah usahakan sifat dan ciri-ciri dan kelayakan dan syarat-syarat tertentu. Macam tu kot. Boleh? Faham? Belajar macam ni, tu saya kata belajar baca kitab macam ni dia advance sikit lah, mudah untuk faham kita, insyaAllah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Sekali lalu lah sebut bismillah. Satu ulama-ulama kita dia sebut bismillah satu hal. Mereka ni ada yang beramal dengan bismillah aja jadi amalan harian mereka, tak ada lebih-lebih pun beramal. Dengan bismillah aja cukup untuk melayakkan mereka jadi awliya Allah. Kita kadang ilmu tinggi tapi benda pun tak ada. Kita lah tu ya. Na'udzubillah. Kata dia alhamdulillahi haqqa hamdihi. Bermula segala puji tertentu bagi Allah. Panjang urai tu. Baca jelah sekali lalu dah. Puji ni memang hak istimewa untuk Allah. Makhluk hakikatnya tak langsung layak untuk dapat puji. Kalau nampak ada puji pun pada makhluk, sebenarnya pujian adalah sebenarnya memang hakiki selayak hanya pada Allah Ta'ala. Makhluk tak layak langsung ke pujian. Itu maksud alhamdulillah. Ataupun terbalik susunan dia macam mana? Lillahil hamdu. Tu dalam tu bahasa tu. Panjang umur ada kesempatan pergi mengaji. Ngaji apa? Ngaji nahwu, ngaji balaghah. Buat apa? Untuk belajar, untuk lihat dengan bahasa Arab. Dengan kita faham disiplin tu, kita baca Arab, kita dah boleh tersentuhlah hati. Masya-Allah. Lillahil hamdu. Pendek je ayat tu. Walillahil hamdu. Allah. Hilang langsung rasa apa ada kat kita, melainkan apa yang ada kat kita, kita rasa hanya pemberian daripada Allah Ta'ala semata. Nak dapat rasa tu macam mana? Ilmu rasa, ilmu hati, ilmu jiwa ni, ilmu kenal diri ni macam mana? Tauhid satu, tasawuf satu. Antara jalan dan alat dia ngaji balaghah. Panjang umur jumpa, insya-Allah. Insya-Allah. Saja saya sebut macam tu, nak buat apa? Bagi hal lupa mengaji. Asal kita nak mengaji tu dalam dia bahasa Arab. Dengan faham bahasa Arab tu sendiri, walaupun tak terjemah Melayu, kita dah boleh ada keupayaan untuk faham, absorb dan maksud tu dengan bahasa Arab. Bayang nak seronok tak seronok faham Arab dengan faham kawaid Arab tu. Boleh faham saya cakap apa? Kalau saya cakap orang putih, kalau saya memang faham apa bahasa orang putih tu saya cakap tu, saya menjiwai apa saya cakap tau. Tapi kalau tak faham, jadi burung kakak tua je lah. Pasal kita tak faham apa yang kita sebut. Sikit lah dengan bahasa macam tu. Padanan kot saya sebut itu. Tentu yang kita kalau boleh cari jalan untuk memaham apa dia kaedah-kaedah yang ada dalam bahasa Arab, dengan bahasa Arab tu memahamkan kita maksud daripada Al-Quran tu, dengan tu boleh ada sentuhan jiwa kita, hati nurani kita dengan Allah Ta'ala. Amin. Jadi dia kata segala puji ini tertentu bagi Allah Ta'ala. Nak puji Allah Ta'ala ni macam mana? Ini pun satu lagi bahasa dia. Alhamdulillah ni pasal apa Alhamdulillah? Haqqa, apa dia tulis tu? Haqqa hamdihi. Allah. Bahasa dia sedapnya. Saya dah syok lah. Orang lain tak tahu, faham tak faham tu. Syok dia kata apa? Dia puji Allah Ta'ala ni, ya Allah Ta'ala ni tertentu puji bagi Allah sebagai puji yang hak. Haqqa hamdihi ini maksudnya
sebenar-benar puji. Kita ni takut sebut mulut je, tapi sebenarnya tak puji sebenar-benar puji. Itu sebut kat kita lah. Pengarang kita ni dia tulis ni, dia kata alhamdulillah ni, dengan dia sedar, dia faham, dan dia puji tu haqqa hamdihi, puji sepuji-pujinya. Memang dia menghilangkan rasa apa yang ada pada dia, bahkan apa yang ada kat dia ni hanya milik Allah. Kalau ada kat dia pun limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Itu yang puji sepuji-pujinya, yang sebenar-benar puji ke Allah, pasal dia tak merasakan apa ada pada dia sedikit pun sifat kepujian, bahkan pujian hanya pada Allah Ta'ala semata-mata, hanya pada Allah Ta'ala jua. Kalau faham sekali lalu macam tu, apa dia? Antara matlamat kita nak belajar tauhid, apa dia? Faham la ilaha illallah ni dengan apa yang kita dah khatam dengan kitab dulu, baku iman tu, apa dia? Nak kata Allah sajalah ilah, yang saya selalu sebut, apa dia? Allah ni ilah, tak usah tengok jauh-jauh lah, Allah saja wajib wujud, makhluk asal tak wujud. Ni ada ni, semua makhluk ni Allah yang bagi wujud. Cukup dah untuk faham puji. Puji ni hak Allah saja, dan kita kena puji dia. Puji macam mana? Puji sebenar-benar, puji dengan penuh rasa hati dan sanubari. Apa dia? Memang selayaknya untuk dia, kita tak layak apa benda. Cuma kita belum ada satu kematangan faham tu. InsyaAllah panjang umur belajar lagi. Banyak benda kita nak dengar, nak faham tu. Satu mengaji kena ambil masa. Tambah nak mengaji, nak ambil faham berakidah ni, memang dia makan masa. Dia makan masa satu. Pula tu kita kena tambah usaha. Dan kena bersungguh-sungguh untuk mencapai redha dia. Pula tu dengan kita berguru dengan guru yang memang dia ni memang bersungguh-sungguh mengasuh kita. Kita pula sebagai murid yang benar-benar murid yang betul-betul nak menerima apa tunjuk ajar dan asuhan guru kepada kita. Semua tu macam-macam syarat tu. Gagal syarat, tak dapat masyrut. Mudah Allah Ta'ala bagi kita cari betul-betul jalan ni untuk sampai ke dia ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di an-nabiyyi di khairi khalqihi, dan rahmat Allah dan keselamatannya Allah. Ni bahasa-bahasa dia tu yang kita bacalah. Kita kalau keselamatan dia, peselamatnya Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah dan keselamatan daripada Allah ni atas, maksudnya adalah kedua-duanya. Mudah-mudahan macam tu kot, nak translate dengan khobar ataupun insya'iyah makna pada lafaz wassalatu wassalam tu. Mudah-mudahan rahmat dan selamat Allah Ta'ala beri atas penghulu kita. Masuk penghulu ni ketua, pemimpin, tempat rujukan, qudwah hasanah, role model kita. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad ni? Sebaik-baik segala makhluknya. Ya. Jadi dia mulakan kitab bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam atas Rasulullah. Nak menunjukkan kita ni tiada jalan lain untuk kita sampai ke Allah Ta'ala, mesti mentelamat Allah, mesti melalui perantaraan dan wasilah kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita boleh sampai ke Nabi Muhammad apa? Mesti melalui sahabat, tabi'in, tabi'in, ahli ulama, tutup guru, para awliya yang mengajar dan ada salah silah ilmu, baik tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia, dan apa ilmu tarbiyah, tazkiyah, untuk membawa kita ke Allah Ta'ala. Ada salah silah dan kesinambungan dia, mesti ada. Kalau tidak, tak sampai. Mesti apa? Tak ada jalan nak boleh pergi ke Allah Ta'ala, mesti melalui Rasulullah. Ya.
Dan kita pun tak boleh pergi ke Rasulullah mesti melalui siapa pewaris Rasulullah. Ni ayat tu. Boleh faham saya cakap apa? Kita tak boleh sampai ke Allah Ta'ala mesti melalui Rasulullah. Dan kita tak boleh direct pergi Rasulullah mesti melalui pewaris Rasulullah. Adakah kita melalui pewaris Rasulullah ataupun pergi belajar sendiri untuk pergi ke Allah Ta'ala? Aduh. Yang tu kena renuh sikit. Macam mana tu? Ada orang dia pergi Allah Ta'ala dengan jalan dia sendiri. Sampai ada orang berani cakap, kita kat Malaysia ni Islam kita ikut acuan Malaysia. Islam ikut acuan Malaysia, kepala otak engkau. Buat haji ikut kaedah tabung haji, kepala otak engkau. Saya punya bahasa. Kau ikut kaedah siapa? Ulama mana kau pakai? Tabung haji itu ulama ke? Dia memang ada autoriti ke untuk kita ikut dia? Yang dia ni akan bakal syafaat yang kita akhirat esok. Kalau ada buat haji-haji apa atau pendapat-pendapat tabung haji, memang kita buat ni, tabung haji akan bela kita. Ada ke tabung haji duduk martabat dan kedudukan tu? Mereka ni memang di kalangan mereka tu ada pewaris-pewaris Nabi ke? Ke ikut fatwa, ikut suka hati je? Sikit saya punya bahasa itu, dengar saya sebut. Itu contoh bab haji, betul juga lah fatwa-fatwa yang terkini. Vaksin ni harus betul wajib. Untung kau dah vaksin, kau rasa lega lah pasal kau dah buat macam tu Pasal wajib, dah dapat pahala lah, dapat masuk syurga lah. Engkau pakai ulama mana? Sikit saya sebut-sebut macam tu kan. Tok Guru mana? Menteri mana? Menteri ni memang apa dia sebut ni memang tepat kehendak Allah Ta'ala ke? Kalau dulu pun ada menteri agama, dia orang kata macam-macam. Main menteri macam ni pasal sabit ada orang-orang agama yang duduk dalam bahagian politik, macam-macam kaedah datang. Tasarruful imam manutun alal maslahah. Dulu pemerintah UMNO dulu tu sebut begitu kan. Tak pernah keluar kaedah tu tasarruful imam manutun alal maslahah. Tok imam ni, pemerintah ni, khalifah ni, imam ni bila buat apa pun mesti ada maslahat. Tak pernah pun dengar kaedah macam tu. Tapi main zaman dah ni keluar kaedah tu. Tasarruful imam manutun alal maslahah. Pemimpin ni bila buat apa je semua betul ya, mesti ada maslahat. Takkan dia wajibkan kita vaksin, melainkan mesti ada maslahat dia. Sedap bunyi. Ya. Dengar saya sebut tu. Satu saya tak setuju tu. Misal ada benda yang dah terang lagi bersuluh kan. Satu-satu mana hak batil tu kan. Bukan apa bila sebut apa pemerintah KKM, bukan semua doktor KKM tu semua pakar-pakar. Ada di luar KM yang lagi pakar daripada KKM. Tok Guru, ulama-ulama, bukan semua daripada hak menteri-menteri yang dilantik untuk jadi menteri itu hak tu pakar ulama. Ulama pakar tak, kadang lantik jadi menteri je, di senator apa. Tambahlah ni saya setujulah pasal senator baru ni yang jadi menteri agama tu kan. Pernah disoal bab apa baru ni? Dia kata apa? Jangan tanya saja, yang tu kena tanya mufti. Saya bukan mufti. Bagus, jadi jawab. Nak menunjukkan apa? Tak semestinya menteri agama ni dia tahu orang pakar agama tau. Dia dilantik je. Saya setuju tak tu? Betul. Dia cakap tu bagus. Gentleman dia cakap. Taklah bila dah dilantik jadi menteri agama maksudnya dia boleh keluar fatwa. Bagus dia cakap tu. Tapi masalah kita bila orang dah dilantik jadi mufti, padahal mufti lantikan aja pun bukan layak sebenarnya untuk jadi mufti. Besar kepala dia. Apa dia cakap semua dia pakai. Nanti kan. Sampai boleh nikah online lah apa. Kembang tengkok kena ingat. Dengar. Sikit itu. Jadi asal nak sebut apa? Kita diajar atas prinsip agama ni, bismillah, alhamdulillah, selawat salam atas Rasulillah. Ni sampai kat kita pewaris Nabi dan Rasul. Siapa dia tu? Ngaji lama sikit kan. Wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi, dan kata dia mudah-mudahan selawat dan salam juga Allah Ta'ala beri atas segala keluarganya Rasulullah dan segala sahabatnya Rasulullah dan segala mereka yang mengikut akan dia, akan Rasulullah. Besar tu perjalanan hidup kita. Siapa dia? Antara perjalanan ahli sunnah wal jamaah ni, Allah, Rasul, lagi siapa? Rasul dia tak berseorangan keliling dia. Ada dua, apa nak sebut, ada dua jalur
ada dua salur galur kita untuk sampai ke Rasulullah ni. Satu sahabat, satu lagi siapa? Ahli bait Nabi SAW. Ada kumpulan yang benci keluarga Nabi. Siapa benci keluarga Nabi? Wahabi benci keluarga Nabi. Semua warisan Nabi, semua dia hancur, musnah habis. Semua dia musnah habis. Satu lagi geng dia benci dengan sahabat Nabi. Siapa? Itu Syiah. Ya. Wahabi ni kita dah belajar abad lepas sampai mak ayah Nabi pun dia kata ahli neraka. Bayang tak? Punya tak faham dia akidah, punya benci dia dengan Rasulullah, punya tak suka dia dengan Rasulullah. Sampai gamak dia fahamnya tu. Dia faham juga kepala otak dia. Tak ikut jumhur ulama dia sebut bahas apa? Ahli-ahli fatrah tu. Sikit dengan isu tu. Jadi hati-hati lah. Satu saya sebut, kita nak sampai ke Rasulullah mesti salur galur yang betul. Orang yang ada hubungan dengan sahabat, orang yang memang ada pertalian dengan keluarga Nabi kita Muhammad SAW, ada kasih dua-dua ni, ada banyak selawat dan salam antara Rasulullah, mesti ada hubungan dua-dua ni, tak ada bermusuh mana-mana pun dengan sahabat, dengan ahli keluarga Nabi. Kalau geng-geng Wahabi ni, demo ni bukan boleh dengar habaib, orang amal selawat, sikit-sikit bid'ah, selawat ni syirik, oh dia kan macam tu. Nak selawat pun sebut Sayyidina, tak boleh. Kita akan dengar, sakit telinga dengar dengan orang bercakap macam ni. Kalau belah-belah satu geng ni lagi pula, ni kan boleh dengar sahabat semua fasik, Rasulullah wafat ni habis semua fasad, sahabat jadi jahat habis. Sahabat yang boleh pakai kata dia Sayyidina Ali, boleh pakai siapa? Salman Al-Farisi. Hanya 2-3 putung je, lain sahabat semua out. Jaga. Ya. Satu ambil ilmu betul-betul. Itu disiplin ilmu kita belajar ni besar. Tambah kita zaman fitnah akhir zaman ni, hadanallahu ila siratal mustaqim. Pastikanlah kita ambil daripada siapa? Yang tu lah. Saya ngaji dulu pun tertunggu nasihat macam tu. Mujurlah Allah Ta'ala takdirkan kita untuk kita dapat bertemu dengan orang betul-betul bawa kita jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Baik. Wa ba'du faqad sa'alani ba'du man la yasa'uni mukhalafatuhu an aktuba risalatan bahiyatan bilisanil jawi syarihatan ala matni ummul barahini li'annaha mufidatun jami'atun li jami'il aqaidi ma'aziyadatin. Situ dululah. Ada soalan? Jadi kita belajar ini apa? Sekali lalu bismillah, sebut nama Allah dengan mana zat Allah. Itu memang kaedah kita. Sabbih isma rabbikal a'la, maksudnya sabbih Allah Ta'ala. Bersihkan nama dia, maksudnya bersihkan zat dia daripada perkara yang tak selayaknya. Ar-Rahman Ar-Rahim, sekali lalu itu pelajaran kita. Untuk sekali lalu sebut selawat dan salam atas Rasulullah, puji ke Allah, Allah saja layak puji. Bab tauhid yang sepatutnya kita kena fahami. Kemudian ke ujung sebut sahabat dan juga ahli bait Nabi. Ada sekitar itu. Dengan nama Allah Ta'ala jua. Bismillahi ay laisa bismi ghairihi. Bismi ghairihi. Maksud bismillah ni apa maksudnya? Dengan nama Allah Ta'ala jua. Apa maksudnya? Tidak dengan nama lain pada Allah Ta'ala. Pasal tu didahulukan jar majrur tu. Jadi bukan aktubu bismillah, dia boleh jadi aktubu bismi
zaujati. Aktubu bismi Perdana Menteri. Aktubu pedasuk juga Perdana Menteri tu. Aktubu bismi orang bagi aku gaji. Dia boleh jadi tu. Aktubu bismi siapa yang bagi aku waranti. Aktubu boleh itu. Tapi bismillahi. Dengar Allah Ta'ala jua takdir dia. Tu yang saya kata kena ngaji nahwu banyak tu. Bismillahi aktubu, bismillahi uallifu, bismillahi usannifu, bismillahi ata'allamu, bismillahi uallimu. Aku belajar, aku mengaji. Bismillah. Jadi dahulu kan bismillah tu apa? Lil hasar. Dengan Allah Ta'ala jua, tak ada hal lain. Jadi bismillahi ai laisa bismi ghairihi. Itu maksud dia. Best soalan tu. Best soalan tu. Yang tu kalau agak tak boleh nak hadam, ngaji lama sikit. Pasal dia bab linguistik. Dia lebih afdal kita kemudiankan masalah kemudiankan daripada muta'alaq. Dia bukan lebih afdal muliakan. Kaedah mendahulukan jar majrur daripada tempat ta'alluq dia. Yang ni dia panggil salah satu qawaid hasar dalam bahasa Arab. Macam kita mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il. Sama. Mendahulukan jar majrur daripada tempat ta'alluq fi'il ataupun khabar dia. Yang ni jadi khabar muqaddam daripada satu mubtada' muakhar. Lillahil hamdu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tu ayat-ayat yang membentuk macam tu kan. Walillahil asmaul husna. Walillahil hamdu walillahil mulku walillahi syukru. Tu semua jar majrur duduk depan tu. Jar majrur duduk depan tu antara kaedah-kaedah hasar dalam ilmu balaghah. Lakal hamdu lakal raja'u lakal khawfu. Memang tak ada hal lain lah, untukmu je ya Allah. Bahasa dia tu kan. Kalau iyyaka na'budu, engkau sajalah ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, kau jualah yang kami minta tolong. Kami tak minta tolong siapa dah. Kalau kami minta buat sabab pun, buat sabab hati kami duk bergantung kemu ya Allah. Sabab ni atas nama usaha ikhtiar yang ditaklif tu je. Tapi hati ni hasbi rabbi jalallah, Allah lah cukup untuk aku. Hasbi Allah, tu dia tu. Cukup akan aku Allah Ta'ala. Allah merilia kafi. Urdu saya tak ingat dengan dia urdu disebut sama. Allah ni cukup untuk aku, hak lain tak payahlah. Dia punya makna tu macam tu. Best. Lagi. Mafhum mutlak. Mafhum mutlak bagi makna fi'il yang ada pada alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Haqqa hamdihi itu dia mafhum mutlak. Dia bukan saja mafhum mutlak, tapi dia panggil naib mafhum mutlak. Pasal patutnya alhamdulillahi hamdahu, tapi haqqa hamdihi. Dia panggil naib mafhum mutlak untuk taukid amil. Haqqa hamdihi, ittaqullaha haqqa tuqatih walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadnahu akhza aziz. Bahasa-bahasa Quran dia mafhum mutlak ataupun naib mafhum mutlak ni, dia makna mafhum mutlak tu pada anda untuk menunjukkan taukid bagi amil. Tapi kalau ada naib mafhum mutlak, serupa dia akan memakna atas makna taukid mesti dah, tapi dia ada taukid ma'a ziyadah, ada mubayyin lin-nau', mubayyin lin-nau' amil ataupun mubayyin lil adad ataupun semata-mata taukid amil. Sekali lalu macam tu. Orang tak faham dengar saya khabar. Apa dia? Kami sembang dua orang ni. Ada orang tanya tu mesti dia tahu tahap tu lah kan. Saya pun tahu tahap dia tanya tu, satu saya jawab. Jadi kalau agak melengung je macam mana ni? Jawab tengok apa saya kata selalu. Ngaji lama sikit. Taklah lama, ngaji jurumiyah kan. Ya saya buat. Ngaji jurumiyah. Saya dulu saya faham tu, saya ngaji jurumiyah, saya faham lah. Boleh sebenarnya. Pasal apa? Pasal kalau saya punya style ajar macam mana saya ngaji dulu, Tok Guru ajar macam tu, saya ajar macam tu lah. Boleh dah faham sebenarnya. Cuma
Ya, minta Allah Ta'ala lapang dada, banyakkan baca Quran, dan jangan ada benda-benda boleh menegah faham tu. Ada benda mau naik faham ni, dosa banyak, maksiat banyak, lalai banyak, ghaflat banyak, ha banyak. Zulumat. Dia mau naik zikir, mau naik faham, mau naik basirah. Hadanallah la siratal mustaqim. Lagi. InsyaAllah sambung kita. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.